Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih mengundang kita datang beribadah. 神所爱的弟兄姐妹们，早安！我们要感谢神，今天我们可以来敬拜他。 Mari saya mau ajak kita sama-sama untuk menenangkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. 我们要安静下来，我们要坐的默祷在神的面前。 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Yesusku buat setiap anugerah yang kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat saya untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. 会中请起立，聚会宣召。 Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. 全地都当向神欢呼，歌颂他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。 Kuasanya yang besar, kasihnya yang mulia. Mari kita mau menyembah kebesarannya. 他的大能，他的光荣的爱，让我们来崇拜他的伟大。 Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran.
庇护不领会，主在施加，甘愿背我的重担，流血舍身，为要圣言我追。我立刻唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我立刻唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！Apabila di Kristus memanggilku, sukacita ku amatlah besar, karena terkabulah yang ku rindukan, melihati Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari sama-sama kita mau berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Tuhan pakailah setiap kehidupan kami, pakailah setiap hari-hari kami. Kiranya kami boleh memakai hari kami dengan baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini, kita juga mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. 今天早上我们也要在神的面前来认罪， Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 求你将我的罪孽洗除净净，并且除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。 Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini juga kami datang ya Tuhan, dan membawa seluruh kehidupan kami terbuka di hadapan Tuhan, hati kami, pikiran kami, motivasi hati kami Tuhan, Kau yang paling tahu. Saat ini kami datang bagaimanapun kondisinya Tuhan, apapun yang telah kami perbuat jahat di mata Tuhan, apapun yang telah kami berbuat jahat terhadap sesama kami menyadari itu semua menyakiti hati Tuhan, dan saat ini kami datang Tuhan, memohon ampun, dan Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Nya akan terus menolong kami Tuhan, membentuk kami untuk semakin serupa dengan Kristus anak-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan tolonglah kami ya Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesungguhnya dosa kita telah diampuni melalui karyanya yang terbesar, yaitu kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang menyelamatkan kita. 因为最伟大的是，我们罪已经被拯救，通过十字架上的死和他的复活拯救了我们。 Sama-sama kita akan pujian ini karena karya yang terbesar, kasih yang terindah hanya kita temukan dalam Tuhan Yesus. 我们一起来唱这首诗歌。 Kasih yang terindah
dengarkanlah berita anugerah ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang dikuberikan tidak seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要叹息。 Mari sama-sama kita membacakan ayat ini. 我们一起来读这条经文。 Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. 耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。 Mari kita mau bersuka cita karena sesungguhnya kita telah diselamatkan dan berdoa damai sejahtera di dalam Tuhan. 来吧，我们要欢喜，因为我们已经得救，并且有平安在神的里面。 Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi. Sekarang kita mengangkat pujian ini. 再一次，我们一起来唱这首诗歌。 Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata. Saya mengatakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. 我们要把一切的荣耀归于给我们的神。 Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们要预备我们的心来听神的话。 Satu buah pujian yang kiranya boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam segala perkara. 这首诗歌不断的提醒我们，神与我们同在，不管在什么情况下。 Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
你多深情，我无法接受和理。为什么是这样的结局？为什么人生会有悲剧？有一件事情，我深藏在我的心里，无论发生任何的事情，神不会置之不理。上帝了解我，上帝在乎我，我一生所面对的各式各样困惑，绝不丢弃我，绝不会让我独自一人去承受。因上帝了解 Allah mengerti, 我。 Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Tak akan pernah dibiarkan kita bergumul. tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. 弟兄姊妹们，大家平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, 但愿神的平安喜乐常常随着大家。 kiranya damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai saudara. 虽然我们不能每一天有肢体上的接触， Dan sekalipun kita tidak bisa setiap hari secara fisik kita bertemu, 但是最起码我们每一个礼拜，我们可以借着空中网上的聚会，我们能够见面。 tetapi minimal setiap minggu kita bisa melalui ibadah online kita bertemu. 今天我们要讲耶稣比喻的第4讲， Dan hari ini kita akan bicara tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang keempat, 那么有关于饶恕或者宽恕的比喻， yang berkaitan dengan pengampunan. 那都记载在马太福音第18章21到35节。 Tercatat di Injil Matius pasal 18 ayat ke-21 sampai 弟兄姊妹们， ke-35. 我们知道饶恕或者宽恕是一个非常不容易讲的题目。 Saudara, kita tahu bahwa pengampunan merupakan suatu topik tema yang tidak gampang untuk dibicarakan. 这个宽恕或者饶恕不单不容易讲，也是最难学的功课。 Dan pengampunan bukan hanya suatu tema yang sulit untuk dibicarakan, juga merupakan pelajaran yang paling sulit untuk dipelajari. 所以有一些人就这样讲， Maka ada sekelompok orang mengatakan 他说 begini, 世界上有2件最难做的事， di dunia ini ada dua hal yang paling sulit untuk dikerjakan. 第一件事就是不犯罪， Yang pertama adalah tidak berdosa. 我们不能不犯罪。 Kita tidak bisa untuk tidak berdosa. 第二呢，就是饶恕或者宽恕人。 Yang kedua adalah kita mengampuni seseorang. 但愿我们每一个人靠主的恩典和圣灵的帮助， Kira setiap kita bersandar kepada anugerah Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus. 当我们明白了饶恕的含义， Setelah kita mengerti makna daripada 我们也 pengampunan 知道饶恕或者宽恕的重要， dan kita juga tahu akan pentingnya pengampunan itu. 我们也掌握饶恕和宽恕的方法。 Dan kita juga menguasai akan cara bagaimana 以 kita 后我们就 mengampuni. 把饶恕实践在我们每一个人的生活里边。 Lalu kita mengaplikasikan pengampunan dalam kehidupan kita setiap 我的 hari. 祷告就是愿神赐福给每一位的弟兄姊 Doa 妹。 saya adalah kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat sekalian. 当我们进入了2020年的下半年的时候， Dan waktu kita masuk ke tahun 2002 itu sisa pertengahan tahun kedua. 可能上半年我们经历了很多被伤害的事情。 Mungkin pertengahan tahun pertama kita mengalami banyak hal kita dilukai. 那么在下半年里边，我们就开始学习，求主帮助我们可以宽恕、
过去曾经伤害过我们的人。 Maka dalam pertengahan tahun kedua itu kita belajar bagaimana dulu orang sudah menyakiti, melukai kita. 弟兄姊妹们，让我们一起忘记背后，努力面前吧。 Saudara, biarlah kita bersama-sama kita melupakan apa yang di belakang kita, kita berjuang ke depan. 让我们专注向着标杆直跑天路吧。 Biarlah kita fokus kepada tujuan itu, kita menjalankan jalan surgawi. 那弟兄姊妹们，什么是宽恕 Saudara, 呢？ apa artinya itu mengampuni? 那宽恕就是指原谅别人的过犯或者过错。 Mengampuni adalah kita memaafkan akan kesalahan atau pelanggaran orang lain. 那从本质来说，宽恕是一种的理解， Dan dalam konten itu bahwa pengampunan adalah satu pengertian. 宽恕是一种包含， Bahwa pengampunan itu adalah kita bisa menerima. 宽恕是一种宽容， Pengampunan itu adalah kita bisa terima. 以博大的胸怀来容纳别人对自己的伤害。 Dan dengan lapang dada kita menampung akan bagaimana seorang sudah menyakiti, melukai 我们 kita. 不单是宽容， Bukan hanya 我 kita 们不 menerima. 单是包 Bukan 含。 hanya kita bisa mengampuni. 那弟兄姊妹们，我们也不记恨， Kita juga tidak disertai dengan kebencian. 我们也不记仇， Dan kita juga tidak membalas 甚 dendam. 至于我们也不要，也不想采取任何报复的行为。 Dan bahkan kita tidak terpikir, tidak kepengen untuk melakukan pembalasan apapun juga. 意思就是说，对别人的过犯或者过错， Artinya terhadap kesalahan pelanggaran seseorang. 对别人的得罪、伤害和亏欠我们的事， Terhadap seorang yang sudah menyakiti, melukai kita. 弟兄姊妹们，我们可以不把它留在记忆里边， Supaya kita bisa tidak tersisa di dalam ingatan kita. 或者说，我们从我们的记忆当中，我们让它消失掉， Atau kita buang, kita angkat daripada ingatan kita. 我们不让它留下任何的这个丝毫的阴影， Dan kita tidak membiarkan dia ada satu bayang-bayang apapun juga. 好像事情从来未曾发生过一样。 Seperti peristiwa masanya itu tidak pernah terjadi sama sekali. 这是不容易的， Itu tidak gampang. 讲的时候已经不容易了， Ngomongnya saja tidak 那 gampang. 若是要去做到更加难 Dan 了。 kalau kita mau mempraktekkan itu jauh lebih 但是 sulit 弟兄 lagi. 姊妹们，我今天要跟你们分享一个非常重要的圣经的例子。 Saudara sekalian, hari ini saya mau sharingkan tentang satu contoh Alkitab yang sangat 我 penting. 们的主耶稣， Tuhan Yesus 他 kita. 不单在真理上教导我们， Dia bukan hanya dalam kebenaran, dia mengajari 让我 kita 们明白真理， agar kita boleh mengerti 而 kebenaran. 且他在实际的行动上也为我们做出了榜样。 Dan bahkan dalam aplikasinya itu dia menjadikan satu contoh bagi kita. 那弟兄姊妹们，这个叫做教导言教跟身教的平衡。 Surah itu katakan bahwa dia contoh dan juga satu praktek teladan itu seimbang. 主耶稣在言教上，他教导我们许多的真理。 Tuhan Yesus dalam pengajaran itu, dalam kata-kata mengajari kita banyak 那主耶 kebenaran. 稣也在身教里面给我们留下了许多的榜样。 Maka Tuhan Yesus dalam praktek perbuatannya juga memberikan kita banyak teladan. 其中一个榜样就是在路加福音23章34节。 Dan salah satu contoh dalam Injil Lukas pasal ke-22 ayat ke-33. 当耶稣被钉在十字架上的时候，他讲说：“他说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. 那弟兄姐妹们听到这里的时候，可能你会跟我说：“牧师啊，他是主耶稣哎。” Saudara dengar sampai sini mungkin kau bisa berkata pada saya, pendeta, diakan itu adalah Tuhan Yesus. 我们是人呢， Dan kita kan manusia. 主耶稣是神，他可以； Tuhan Yesus dia Tuhan, dia bisa. 我们是人，我们怎么可以呢？ Kita itu manusia, bagaimana kita bisa 但是 begitu? 今天我就要把这个人凸现在每一个弟兄姊妹们的面前。 Tetapi hari ini saya akan menonjolkan orang ini kepada setiap 他是 kita. 人， Dia adalah manusia. 但是他也可以这样做， Tetapi dia juga bisa melakukan 这个人是 demikian. 谁呢？ Siapakah orang ini? 就是司提反， Yaitu Stefanus. 在《使徒行传》第7章第60节， Dalam kisah para rasul pasal ke-7 ayat yang ke-60. 他说主的门徒司提反被害的时候，他跪下大声祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们。” Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
主耶稣祷告说：“父啊，赦免他们， Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah 因 mereka. 为他们所做的，他们不晓 Sebab 得。” apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu. 司提反的祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们。” Doa Stefanus, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. 弟兄姊妹们，这个就是宽恕， Saudara, ini adalah satu pengampunan. 这就是饶恕。 Itu adalah mengampuni. 可惜我们常常软弱， Tapi sayang sekali kita seringkali lemah. 为什么我们竟会这样的软弱呢 Dan？mengapa kita bisa masuk di dalam kelemahan ini? 因为我们不容易饶恕别人。 Karena kita tidak gampang mengampuni orang lain. 那弟兄姊妹们， Saudara 我 sekalian, 们真的不容易饶恕别 kita 人。 sungguh kita tidak mengampuni seseorang. 但是当别人对我们有恩的时候， Tetapi ketika seorang itu punya kebaikan pada 或 kita, 者说别人对我们有恩的事情， atau seorang itu melakukan satu kebaikan kepada 我们 kita, 就会马上或者很快的就把它忘记 dan 了。 kita bisa dengan cepat sekali kita melupakannya. 这个就是我们的软弱。 Itulah kelemahan 我们的 kita. 软弱是什么呢？ Apakah kelemahan kita? 我们就是不容易饶恕人， Kita tidak gampang mengampuni, 但是我们又很容易忘记人家在我们身上的恩惠。 tetapi kita juga gampang untuk melupakan kebaikan seorang kepada kita. 如果别人对我们有伤害的 Kalau 话， seorang itu dia menyakiti 如 kita, 果别人得罪了我们以 kalau 后， seorang itu sudah bersalah pada 我 kita, 们也常常耿耿于怀， dan kita juga sering kali kita mengingat, 永生永世不会忘 dan 记。 kita seumur hidup kita tidak bisa 甚至 melupakannya. 有一些人更确定、更肯定的表达他的内心的那个情绪。 Apakah ada sekelompok orang itu dia lebih menekankan, menunjukkan lagi perasaan 他 emosi 说 dalam 他得 hatinya. 罪我， Dia mengatakan dia sudah 我 menyakiti 不 saya. 但不会忘记， Saya bukan hanya tidak bisa 我 lupa, 到死都不会忘记 sampai。mati pun saya tidak 那 bisa 弟兄姊 lupa. 妹们， Saudara sekalian, 这个不是宽恕， ini bukan mengampuni. 请你听马太福音18章35节说， Silakan engkau dengar Injil Matius pasal 18 ayat 35 berkata 饶 demikian. 恕应该从心里饶恕。 Maka mengampuni itu harusnya dari dalam hati kita. 当年主对门徒说：“ Pada waktu Tuhan berkata kepada 你们 murid-muridnya, 个人若不从心里饶恕你们的弟兄， apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, 我的天父也会这样待你们。” maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian juga terhadap 亲爱的弟 kamu. 兄姊妹们， Saudara yang 饶 terkasih, 恕是从心里来饶恕 dan 的， mengampuni itu dari hati. 所以我们的心里不应该留下阴影。 Maka hati kita tidak harusnya itu masih ada 若是我 bayangan 们的 itu. 心灵还是留下那个阴影的话，留下阴影的就不能算是宽恕或者饶恕。 Maka kalau hati kita itu masih ada bayang itu, maka mana sisa bayang itu berarti kita masih belum mengampuni. 弟兄姊妹们，我们每一个基督徒都要学会饶恕。 Saudara kita setiap orang Kristen kita harus belajar 我 bisa 们要靠着基 mengampuni. 督的爱 Kita mau bersandar kepada kasih 来对 Kristus. 待主内主外所有亏负我们的人。 Bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita yang sudah bagaimana merugikan kita. 因为我刚才说了，不容易讲， Karena tadi saya sudah katakan tidak gampang untuk dibicarakan. 更不容易去行。 Dan lebih lagi tidak gampang untuk 既 kita 然不容易，但是 mempraktekkan. 这是神给我们的命令。 Dan kalau memang itu tidak gampang, tapi ada perintah Tuhan kepada kita. 我们每一个基督徒都要学会饶恕，并且靠着基督的爱， Maka setiap kita orang percaya kita harus belajar mengampuni bahkan bersandar kepada kasih Tuhan. 让主的爱充满我们， Agar kasih Tuhan memenuhi kita. 让我们真的可以有爱来对待主内主外所有亏负我们的 Agar 人。 kita dengan ada kasih Tuhan, bagaimana kita memperlakukan sudah kita seiman maupun orang di luar yang sudah merugikan 弟 kita. 兄姊妹们，很多年前我曾经辅导过一对夫妻， Sudah berapa tahun yang lalu saya pernah konseling sepasang suami istri. 因为她的丈夫搞婚外情， Karena suaminya ribut, dia punya wanita luar. 以后妻子知道了就要跟他离婚。 Dan kemudian istrinya tahu, kemudian mau minta cerai. 但是经过一段很长的时间跟他们夫妻的协谈， Tapi melalui satu jenjang, satu komunikasi yang panjang suami istri ini, 感谢主， puji Tuhan, 妻子总算答应不跟丈夫离婚。 dan istrinya akhirnya mengiyakan
tidak akan cerai dengan suaminya. 但是我要跟大家讲， Tapi saya mau kata pada 为 saudara, 什么她答应不跟丈夫离婚？ mengapa dia janji ya untuk tidak cerai dengan suaminya? 我把那个整个的内容把它记录下 Maka 来。 saya catat semua intinya itu. 第一， Pertama, 她不跟丈夫离婚，不是因为孩子还小。 dia tidak cerai dengan suaminya bukan karena anak-anak masih kecil. 今天有很多人不要离婚，是因为他说我孩子还小， Dan hari ini ada banyak mereka tidak mau cerai karena mengatakan anak-anak saya masih kecil. 因为我的孩子需要有一个非常健全的一个家庭 Karena 来 anak 成 saya 长。 untuk membutuhkan satu keluarga yang sehat, yang normal untuk bertumbuh 这不 dewasa. 是饶恕， Ini bukan 这 mengampuni, 不是宽恕， ini bukan memaafkan. 因为孩子还小。 Karena anak-anak masih kecil. 但是这位姐妹决定不跟她的丈夫离婚，不是因为她的孩子还小。 Tapi ibu ini memutuskan tidak cerai dengan suaminya bukan karena anak-anaknya masih kecil. 第二， Kedua, 也不是因为她不知道怎么样向亲友交代， dan juga bukan karena bagaimana dia mempertanggungjawabkan kepada saudara-saudaranya. 不是， Bukan. 她不是因为这个原因。 Dan bukan karena alasan 第 ini. 三， Ketiga, 她更不是因为家人的面子。 dia lebih lagi bukan karena gengsi keluarga. 弟兄姊妹们， Saudara 今天 sekalian. 有很多的夫妻貌合神离， Dan hari ini ada banyak pasangan suami istri itu mukanya bareng-bareng, tapi mentalnya pisah, jiwanya pisah, emosinya pisah, 同床异梦。 mereka seranjang tetapi berlainan mimpi. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 为什么他们不离婚？ mengapa mereka 不 tidak 是 cerai? 不是因为牧师的辅导感动他 Dan 们， bukan karena konseling pendeta yang sudah 那 menyentuh 是 hati 因为他 mereka. 们为了面子， Tapi karena mereka demi gengsi, 为了很难向亲友交代， demi bagaimana mempertanggungjawabkan 因为 kepada 孩子还小。 family karena anak-anaknya masih kecil. 但是这位姐妹三个都不是。 Tapi ibu ini tiga-tiganya tidak. 弟兄姊妹们， Saudara 她 sekalian. 是因为什么呢？ Dan karena apa? 第一， Pertama, 她说丈夫出轨，妻子也有责任。 dia mengatakan kalau suami itu bersalah, maka istri juga punya tanggung jawab. 她明白，她也有责任。 Dia mengerti dia juga punya tanggung jawab. 丈夫今天有婚外情，她也有一点的责任。 Dan hari ini kalau suaminya punya wanita di luar, dia juga punya sedikit tanggung jawab. 这是一个非常重要的关键。 Ini merupakan satu kunci yang sangat penting. 第二， Kedua, 她说她要给出轨的丈夫重新有站起来的机会。 dia mengatakan dia akan memberikan kesempatan kepada suami yang sudah bersalah itu punya kesempatan untuk bangkit kembali. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 我要给我的丈夫重新有站起来的机会 saya。mau memberikan kesempatan untuk bangkit kembali kepada suami saya. 这个叫做宽恕。 Ini namanya mengampuni. 整个的过程，那个细节复杂的不得了。 Dan seluruh proses detailnya itu sangat kompleks sekali. 为什么呢？ Mengapakah? 因为第三者已经有了孩子。 Karena pihak ketiga dia sudah punya anak. 弟兄姊妹们， Saudara, 但是因为这位太太肯给自己跌倒的丈夫能够有重新站起来的机会， tetapi karena istri ini mau memberikan kesempatan kepada suami yang sudah jatuh itu punya kesempatan untuk bangkit kembali. 所以他们可以两个人可以克服重重的困难。 Maka mereka berdua untuk mereka bisa menaklukkan bermacam-macam kesulitan. 最后，感谢 Akhirnya, 上帝， puji Tuhan, 喜剧收场。 maka mereka boleh menuai akan sukacita. 弟兄姊妹们， Saudara 当你 sekalian, 听到这个分享以后， dan waktu engkau mendengarkan sharing ini, 我要告诉你一件事： saya mau berkata pada saudara 这 satu 一 hal. 切不是因为辅导的方法很棒， Dan semua ini bukan karena cara konseling yang luar biasa. 也不是因为牧师的态度很好， Dan juga bukan karena sikap daripada pendeta sangat 也 baik. 不是因为妻子的心胸非常的宽广， Dan juga bukan karena istri yang lapang dada. 但是 Tetapi 因为他的太太知道宽恕就是给跌倒的丈夫、犯罪的丈夫、软弱的丈夫重新有站起来的机会。 Karena istrinya menyadari bahwa mengampuni adalah memberikan kesempatan kepada suami yang sudah jatuh, yang sudah bersalah, yang punya kekurangan, punya kesempatan untuk bangkit kembali. 弟兄姊妹们，这是才是真正有神心肠的那种宽恕。 Surah itu baru sungguh-sungguh punya satu pengampunan yang punya hati Tuhan. 另外一方面， Di lain sisi, 真正的宽恕不是次数的问题， dan pengampunan sejati bukan berapa kalinya,
而是打从内心全然的接纳那得罪伤害我们的人。 Akan tapi dari dalam hati dengan segenap hati untuk menerima kembali orang-orang yang sudah menyakiti kita. 那弟兄姊妹们，我们可以从马太福音第18章21节、22节来学习。 Surah kita bisa dari Injil Matius pasal 18 ayat ke-21 dan 22 kita 那 belajar. 是彼得来问耶稣说：“主啊，如果我的弟兄得罪我，我要饶恕他多少次？7次吗？” Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 70 kali? Sampai 7 kali? 耶稣对他说：“我告诉你，不是7次，而是70个7次。” Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 那弟兄姊妹们，我们读这段经文的时候，我们每一个人都了解， Setelah kita membaca bagian ini, setiap kita ini mengerti. 耶稣讲这个70个7次，不是490次之多。 Dan Tuhan katakan 70 kali 7 kali itu bukan 490 kali itu. 耶稣所讲的不是次数的问题， Dan yang Tuhan Yesus katakan maksudkan bukan berapa kali 因 jumlahnya 为 itu. 真正的宽恕是打从心里、打从内心全然的接纳那个得罪伤害我们的人。 Karena pengampunan sejati itu adalah datang daripada hati dengan segenap hati, dengan sepenuhnya menerima orang-orang yang sudah menyakiti kita. 我们重新给那些伤害过我们的人重新有站起来的机 Dan 会。 kita kembali memberikan kesempatan kepada orang yang sudah menyakiti kita, mereka punya kesempatan untuk bangkit kembali. 弟兄姊妹们，我就想起黑人总统曼德拉， Saudara, saya ingat akan presiden daripada Negro itu, yaitu Mandela. 他曾经说过这样的一句 Dia 话， pernah berkata demikian. 他说：“当我走出监狱大门的时候， Ketika saya keluar daripada pintu gerbang penjara, 我要告诉大家， saya mau berkata pada saudara, 我早已把仇恨和愤怒留在我的身后。 dan saya sudah jauh-jauh hari dengan amarah dan kebencian saya tinggalkan dalam penjara itu. 若是我不把这些仇恨跟愤怒留在我的身后的话， Dan kalau dengan kebencian dan amarah itu saya tidak tinggalkan di belakang saya, 他说我将会把自己一直关在监牢里边。虽然我在监牢以外， maka saya akan terus mengurung diri saya dalam penjara, sekalipun sekarang saya sudah di luar penjara. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara yang 解 terkasih, 决仇恨的方式 cara untuk bagaimana menyelesaikan akan kebencian, 不是把仇恨还回去。 dan bukan kita melawan akan kebencian itu. 若我们那样的话， Kalau kita demikian, 我们将会永远纠缠在仇恨之中。 maka kita akan selamanya terkungkung di dalam kebencian 况 itu. 且生活也不随时适合我们的时代。 Dan bahkan kehidupan keadaan bukan sesuai dengan zaman keadaan kita. 我的意思说， Maksud saya adalah 生活不会随时给我们合适的时间、 bahwa kehidupan itu bukan setiap saat memberikan kita waktu yang pas 合适的地点， dan tempat yang pas. 以我们最泄气的方式给对方一个耳光，不是， Dan memberikan kita satu perasaan emosi kita melawan dia, bukan. 不是这个。 Bukan begitu. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian. 从某种的意义上说， Dan dari hal yang lain kita katakan, 饶恕别人就等于饶恕自己， maka kita mengampuni seorang itu berarti kita sudah mengampuni diri kita 给 sendiri. 别人一点的空间， Dan memberikan ruang kepada seseorang, 给别人一点的余地， memberikan satu titik kepada seseorang itu. 也等于给自己留下一片蓝天。 Maka memberikan kepada kita itu satu ruang terbuka yang lebar. 那弟兄姊妹们，如果一个人不肯饶恕别人， Sudah kalau seorang itu dia tidak mau mengampuni seseorang, 那就等于与自己过不去。 maka berarti dia tidak bisa terima dirinya sendiri. 若不能饶恕别人的话， Dan kalau dia tidak bisa mengampuni orang 最 lain, 终自然会使自己成为孤独、失败的人。 maka akhirnya menjadikan dirinya itu kesepian dan gagal. 所以主耶稣再一次的强调， Maka Tuhan Yesus kembali menekankan, 我们除了需要宽恕别人， maka selain kita perlu kita mengampuni seseorang, 弟兄姊妹们， saudara sekalian, 我们更需要上帝宽恕我们。 dan kita lebih lagi membutuhkan Tuhan mengampuni kita. 所以我们来读马太福音18章23
到35节。 Maka kita baca Injil Matius pasal 18 ayat ke-23 sampai ke-35. 第23节说：“因此，天国好像一个王要和他的仆人算账。 Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpamaan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. 刚算的时候，有人带了一个欠了6000万银币的人来， Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 他没有钱偿还，主人就下令把他和他的妻子、儿女以及一切所有的都卖掉，用来偿还。 Tetapi karena orang ini tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. 那他仆人就跪下来拜他说：“请宽容我，我会把一切还给你的。” Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 主人就动了慈心，把那仆人放了，并且免了他的债。 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 那仆人来遇见一个欠他100个银币的仆人，就抓住他，扼住他的喉咙，说：“你把你欠我的钱还给我。” Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 他和他一同做仆人的，就跪下求他说：“请宽容我，我会还给你的。” Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. 他却不肯，反而把他带走，关在监里，等他把所欠的还清。 Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 其他的仆人看见这事非常难过，就去向主人报告这一切事情。 Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 于是主人叫他来，对他说：“你这个恶仆，你求我，我就免你所欠的一切。” Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 难道你不应该怜悯你的同伴，好像我怜悯你一样吗？ Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" 于是主人大怒，把他送去服刑，等他把所欠的一切还清。 Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 那弟兄姊妹们，35节说： Ayat ke-35 如 mengatakan, 果你们个人不从心里饶恕你们的弟兄，我的天父也必这样待你们。 maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 弟兄姊妹们，我想我们每一个人的心里都有数。 Saudara, saya rasa dalam hati kita itu punya hitungan. 当我们读了这个比喻以后， Dan waktu kita membaca pemahaman ini, 我们就心里愤愤不平。 maka dalam hati kita tidak bisa terima, kita marah. 他欠这个主人这么多钱， Dia sudah utang tuannya itu begitu 他 banyak. 跪下来一求，主人就赦免 Begitu 他。 dia berlutut, dia memohon, maka tuannya mengampuninya. 另外一个人欠很多钱的人的钱，只有一点点 Dan，seorang lagi yang berutang kepada orang yang berhutang yang banyak itu, dia hanya hutang 他 sedikit. 跪下来向他求， Dan dia berlutut, dia memohon 但是他 kepadanya. 不肯原谅 Tetapi 他， dia tidak mau 把他 mengampuninya. 收在监里， Dan dia masukkan dalam 等他 penjara. 还清才放 Dan 他。 sampai dia sudah lunas, baru 当我 lepaskan 们 dia. 看到这种情景的时候， Dan waktu kita melihat gambaran 我相信 demikian, 我们每一个人的心里非常愤怒。 saya percaya dalam hati kita itu kita marah. 但是你不要忘记哦， Tetapi saudara jangan lupa, 我们也是这样。 kita juga sama demikian. 天父上帝饶恕了我们一切的罪， Allah Bapa dia sudah mengampuni segala dosa pelanggaran kita. 我们的原罪，我们过去的罪， Dosa kita, dalam tutur kata dosa kita yang dulu. 并且现在我们有的时候还会犯罪。 Dan bahkan sekarang ini kadang-kala kita masih 当 bisa 我们向他 berdosa. 悔改认罪的时候，他也原谅我们的 Waktu 罪， kita mengaku dosa, kita bertobat, dia juga mengampuni 他 dosa 饶 kita. 恕我们。 Dia mengampuni 但 kita. 是等到我们
跟人接触的时候， Tapi waktu kita bersentuhan dengan 有 seseorang, 一些人得罪了我们， ada sekelompok orang sudah 有一 menyakiti 些人 kita. 他讲话不小心伤害了我 Ada 们， orang dia bicara tidak hati-hati 我 menyakiti 们就 kita. 耿耿于怀。 Maka kita terus ingat 我们没有饶恕他，我们也不愿意放过 dan 他。 kita tidak mengampuni dia, kita tidak mau 弟兄姊妹 lepaskan 们， dia. Saudara, 主人说。 Tuhan yang mengatakan, 若是你不是从心里饶恕你的弟兄，我告诉你，我天上的爸爸也会这样对你的。 apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian terhadap 所 kamu. 以弟兄姊妹们，基督徒除了需要别人的饶恕， Maka sudah sebagai orang Kristen kita bukan hanya perlu pengampunan orang lain, 我们也需要宽恕别人， dan kita juga perlu memaafkan orang lain. 我们更需要上帝的饶恕。 Dan lebih lagi kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. 弟兄姊妹们，圣经曾多次强调饶恕或者宽恕的重要。 Surah Alkitab berulang kali menekankan tentang pentingnya pengampunan 我们 dan 可以从 memaafkan. 马太福音第6章14节到15节看 Dan，kita bisa dari Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-14 sampai 15. 他说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯； Karena- 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。” Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang terkasih, 这是圣经多次强调宽恕、饶恕的重要。 dan ini Alkitab berulang kali menekankan tentang pentingnya pengampunan, kita 若 memaafkan. 是耶稣这样讲， Kalau Tuhan Yesus berkata demikian, 我很肯定的跟大家说，事情也会这样成就。 saya dengan pasti mengatakan pada saudara, hal itu juga akan digenapkan demikian. 你们不饶恕人的过犯， Dan kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, 你们的天父也不饶恕你们的过 dan 犯。 Bapakmu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. 当年主耶稣他曾经做过2件事，可以说明这个问题。 Dan pada waktu itu Tuhan Yesus pernah melakukan 2 hal yang bisa menjelaskan hal ini. 第一件就是记载在约翰福音第8章第7节。 Dan peristiwa pertama terdapat Injil Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-7. 我们一起来看这一节经文。 Mari kita bersama lihat bagian ini. 他们不住地问耶稣，他就挺起身来说：“你们中间谁没有罪的，他就可以先拿起石头打他。” Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." 弟兄姊妹们，这里的背景是讲到有一个妇人，有一个女人，她因为犯奸淫被抓到。 Surat latar belakangnya adalah ada seorang perempuan karena dia berzina dan dia tertangkap. 按照摩西的律法，这个女人应该用石头把她打死。 Dan menurut hukum Musa, maka perempuan itu harus dilempar batu sampai 他 mati. 们抓奸在床这个姐妹，他们就把这个女人带到耶稣的面前。 Dan mereka pegang akan tangkap kesalahan perempuan itu lalu bawa ke hadapan 当 Yesus. 然，这些律法师、法利赛人，他们有他们的动机。 Tentu saja ahli Taurat dan orang Farisi, mereka punya tujuan 我 motivasinya. 们今天不讲他们的动机， Dan hari ini kita tidak bicarakan tentang tujuan 我们 mereka. 讲他要耶稣给他们做评论。 Dan kita bicarakan bahwa mereka mau Yesus memberikan penilaian 他这 kepada 样 ini. 做，按照摩西的律法是要用石头把他打死。 Kalau dia sudah berbuat demikian menurut hukum Musa, dia harus dilempar batu sampai mati. 他们就问耶稣说：“你怎么看 Maka mereka bertanya pada Yesus, bagaimana pendapatmu?？” 耶稣不回答他们。 Maka Yesus tidak menjawab pada 接下 mereka. 来，耶稣因为他们一直催逼， Karena mereka terus mendesaknya. 所以耶稣就说 Maka Yesus mengatakan, 你们中间谁没有罪的，可以用石头先把他打死。 di tengah-tengah kalian siapa yang tidak berdosa itu, kalian boleh dengan batu melempar dia sampai mati. 你知道发生什么事吗？ Tahukah saudara apa yang terjadi? 一个一个走开了， Satu persatu pergi. 因为在他们的当中没有一个是没有罪的， Karena di tengah-tengah mereka tidak ada satupun yang tidak berdosa. 每一个人都有罪。 Mereka semua berdosa. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 我是罪人，
你是罪人。 Saya adalah manusia berdosa, saudara adalah manusia berdosa. 我们怎么可以定别人的罪？ Dan bagaimana kita bisa menetapkan dosa orang lain? 能够定人的罪的不是我们，乃是我们的主。 Yang bisa menetapkan dosa seorang itu bukan kita, tetapi Tuhan kita. 他是最公正的。 Dia adalah yang paling adil. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara yang 以 terkasih. 后一个一个就走开了， Kemudian satu persatu mereka 没 meninggalkan. 有一个人敢用石头先把这个姐妹打死。 Dan tidak ada seorang pun yang berani dengan batu melempar perempuan itu sampai 我们 mati. 再看约翰福音第8章11节， Kita perhatikan Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-11. 过了一阵子， Setelah tidak berapa lama kemudian, 主耶稣就站起来问他 maka Tuhan Yesus dia bangkit bertanya pada dia, 没有人定你的罪吗？ apakah tidak ada yang menghukum engkau? 他就回答说 Dia jawab, 他说主啊，没有。耶稣说我也不定你的罪，走吧，从现在起不要再犯罪了。 jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 没有人要定你的罪， Dan tidak ada yang menghukum 因为 engkau. 大家都是有罪。 Karena semua itu berdosa. 主耶稣说我也不定你的罪， Tuhan Yesus juga mengatakan, aku tidak menghukum 我有 engkau. 权利定你的罪， Aku berhak untuk menghukum engkau. 但是我不定你的罪。 Tetapi aku tidak menghukum 这个 engkau. 就是宽恕， Itu adalah 这 mengampuni. 个就是饶 Itu 恕， adalah memaafkan. 这个就是从内心的宽恕跟饶恕。 Itu adalah satu memaafkan, mengampuni dari hati. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian. 还有一句话很令我感动， Dan ada satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya. 他说：“走吧， Dia berkata, pergilah 从现在起不要再犯罪。” dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 弟兄姊妹们，这一句话的精髓就是那个姐妹把它醒出来了。 Saudara, 这一句话的精髓 saudara ，intisari， intisari pada ayat ini bahwa perempuan itu sudah menunjukkannya. 就是刚才我跟你们讲那个丈夫有婚外情的那个姐妹，她把它实践出来了。 Yaitu yang tadi saya katakan bahwa istri itu yang suaminya punya wanita di luar lagi, dia sudah mengaplikasikan 她的宽恕是什么？ bahwa apa itu pengampunannya. 重新给我跌倒软弱的丈夫，给他重新有机会站起来。 Kembali memberikan kesempatan kepada suami saya yang sudah jatuh, itu dia punya kesempatan bangkit kembali. 这个就是耶稣给那个犯奸淫的姐妹的机会。 Dan ini juga satu kesempatan Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan yang berzina itu. 他说我也不定你的罪， Dia berkata, aku juga tidak menghukum engkau. 起来走吧， Pergilah, 不要再犯罪。 jangan berbuat dosa lagi. 给 Mulai 他 dari sekarang. 重新站起来的机会， Memberikan dia kesempatan untuk bangkit 给 kembali. 他重新再来的机会。 Memberikan dia kesempatan untuk mulai 这个就是 kembali. 真正的宽恕。 Itu satu pengampunan yang sejati. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian. 这个事件告诉我们， Dan peristiwa menunjukkan pada 人 kita. 人都是有罪的人， Setiap orang adalah manusia 有罪 berdosa. 的人不能定人的罪。 Dan manusia berdosa tidak 任 bisa 何有 menetapkan 罪 dosa 的 orang 人， lain. 我们需要得到上帝的赦免 Dan，setiap kita berdosa itu kita perlu pengampunan dari Tuhan. 这样我们才可以活得新的生命。 Dengan demikian kita bisa menghidupkan hidup yang baru. 讲到这里的时候， Bicara sampai di sini, 我就想起彼得， saya ingat akan Petrus. 彼得在祭司的宴内不认主的那件软弱的事件中， Dan Petrus dan peristiwa di depan para imam itu dia tidak mengakui Tuhan. 他3次不认主， Dia 3 kali menyangkal Tuhan. 主对彼得的软弱， Maka Tuhan terhadap kelemahan Petrus, 对彼得的背叛， terhadap akan satu penyangkalan Petrus. 没有任何的责备， Dia tidak menegur apapun juga. 而是用一个非常慈爱的目光，给予彼得怜悯和理解。 Tetapi satu tatapan mata yang penuh dengan kasih memberikan satu pengertian dan juga penjelasan. 也给他宽恕， Dan juga memberikan dia pengampunan. 因为主完全理解彼得， Karena Tuhan dia sangat mengerti akan Petrus. 也为彼得祷告。 Dan juga berdoa bagi Petrus. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian. 就是因为这样， Dan karena demikian, 彼得后来成为教会的基石。 maka Petrus itu menjadi batu penjuru gereja. 多么奇妙的事啊！ Satu peristiwa yang begitu ajaib. 跌倒的人， Orang yang sudah pernah 主 jatuh. 给他重新的机会再 Tuhan 起来， memberikan dia kesempatan untuk bangkit kembali.
从真正的宽恕里边， dari pengampunan yang sejati, 让一个本来是背叛、否认，他能够站起来， yang tadinya seorang yang menyangkal, yang memberontak, dia bisa bangkit kembali 以后被神使用。 dan kemudian dipakai oleh Tuhan. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 求主透过他的话语提醒我 kiranya 们， Tuhan melalui firman-Nya mengingatkan kita. 我们一起祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa, terima kasih. 今天你跟我们讲解了有关于宽恕、饶恕的真理， Dan hari ini Engkau sudah menjelaskan kepada kami berkaitan dengan pengampunan kami memaafkan. 让我们真正明白什么是宽恕。 Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa itu 主啊， pengampunan. 你把这个能力赐给我们， Ya Tuhan, berikanlah kekuatan ini kepada 把这 kami. 个恩典赐给我们， Berikanlah anugerah ini kepada 让我们 kami. 能够学习主耶稣， Sehingga kami boleh belajar seperti Tuhan Yesus. 我们能够学习被饶恕的彼得， Dan kami boleh belajar Petrus yang sudah diampuni. 以一生的生命奉献给你来做回应。 Dengan hidup yang seumur hidup untuk memberikan satu respon kepada Tuhan. 求主继续使用我们， Kiranya Tuhan terus pakai 在 kami. 2020年的下半年， Dalam sisa pertengahan tahun 若 2002 是 ini. 我们有许多的软弱跟亏欠， Dan kalau kami ada banyak kelemahan dan kekurangan, 求你赦免我们。 kiranya Engkau ampuni 若是也 kami. 有人曾经伤害过我们， Kalau ada seorang yang sudah pernah menyakiti 主啊，我们 kami, 要学主耶稣基督的心 ya 肠， Tuhan, kami mau belajar seperti isi hati Tuhan 去 Yesus 原谅他，去饶恕 untuk 他， mengampuni, untuk memaafkan dia, 让我们可以得着释放。 sehingga kami boleh mendapatkan 求你祝 pelepasan. 福我们以后的生命， Kiranya Engkau memberkati hidup kami 让我们 selanjutnya, 越来越蒙恩蒙福。 sehingga kami lebih lagi 听 diberkati. 我们的祷告， Dengarlah saudara doa kami. 奉耶稣基督的圣名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们。 Tuhan berkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita juga mau membawa persembahan kita. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang tertera pada layar saudara-saudara sekalian. 今天早上我们也要举行奉献，奉献能够通过银行转账，号码在屏幕上。 Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 我算什么？我的名算什么？皆能如此乐意奉献，因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。 Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh ya Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan atau apapun itu ya Tuhan, ucapan syukur atau apapun itu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami berikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, bersukacita dan penuh ucapan syukur Tuhan. Karena kami melihat sendiri pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada sampai hari itu semua karena Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini dan menjadikannya untuk maksud kemuliaan-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sangat bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan. 我们要回应神的话， Kita mau terus mengucap syukur oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan, kita bisa beroleh kekuatan dan damai sejahtera. 我们要不断的感谢神，因为他的施免，我们得到了力量和平安。 Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give
心归给至圣全能神，因他写下独生子主耶稣基督。如今软弱这一的刚强，贫穷这一程付出，都因为主已拯救了他生。感恩。 Coba saya untuk bangkit berdiri. 会众请起立， Kita mau angkat satu buah pokok doa syafaat. 我们要为一件事来代祷。 Kita mau doakan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biar Tuhan yang boleh sertai para pemimpin dalam menyediakan kebutuhan negeri ini dalam memerangi pandemi ini. Bantu mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. 为中央和地方政府祈祷，让上帝与领导人同在，并为本国敌空防控疫情的需要，帮助他们能够提供必要的健康检查。 Sama-sama kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan dalam surga kami berdoa Tuhan mau menyerahkan untuk kondisi saat ini Tuhan pemerintah pusat dan daerah yang bekerja untuk setiap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu supaya setiap pemimpinnya dapat Kau yang pimpin ya Tuhan dalam memerangi pandemi ini ya Tuhan. Supaya nantinya setiap dari mereka yang berkebutuhan untuk diberi pengecekan kesehatan dapat terpenuhi dan kondisi dapat semakin baik ke depannya ya Tuhan. Dan terus berdoa. Dengan sikap hormat kita mau mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pertama-tama akan dilakukan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dan kemudian bahasa Mandarin. 我们要一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我们要用印尼文来念先，然后再用中文来念。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由通真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会。 我信生土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita mau kembalikan kemuliaan hanya kepada nama Tuhan saja. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. 我们要把一切的荣耀都归于给我们的神，因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他。 直到永远，阿门。 Doksologi. 三一颂。Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, dan wiganya yang Kristen,
天父，我们感谢你， Allah Bapa terima kasih. 但愿主你自己帮助我们， Kiranya Tuhan sedia menolong kami. 我们要结束我们的聚会， Kami mau mengakhiri ibadah kami. 求圣灵帮助我们， Kiranya Roh Kudus menolong kami. 给我们力量来实践你的话语， Memberikan kami kemampuan, kekuatan mengaplikasikan firman-Mu. 带领我们前面的日子， Pimpin hari-hari kami di depan. 不但祝福我们， Bukan hanya berkati kami. 不但引领我们， Bukan hanya menuntun 不但 kami. 给我们平安， Bukan hanya memberikan kami 不但 damai. 给我们健 Bukan 康， hanya memberikan kami 也给 kesehatan. 我们能力 Juga memberikan kami 来 kekuatan 为主做见 untuk 证。 bersaksi bagi Tuhan. 赐福给我们每一个人， Berkatilah setiap kami. 听我们的祷告。 Dengarlah doa kami. 弟兄姊妹们，我们仍然站立，我们用恭敬的心恭敬的态度和信心来领受上帝的祝福。 Surah kita tetap berdiri, kita dengan iman, dengan sikap yang hormat kita menerima berkat Tuhan. 我们一起低头，但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与众弟兄姊妹们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, juga memberkati kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya bersama untuk duduk, bersatu dulu sejenak. 会中请坐，默祷。 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 主日快乐，上帝祝福你们。